Assalamualaikum dan salam hormat. Terus bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 10 Oktober 2024. Kita terus ke berita utama. Jenazah ketiga-tiga penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Dungun yang maut dirempuh sebuah kenderaan utiliti sukan SUV jenis Honda CR-V perampiran universiti itu semalam selesai disembahyangkan di Masjid UiTM itu kira pukul 10.45 pagi tadi. Terdahulu, jenazah Ko Adib Aizat, Ko Azmi dan Khairul Anwar Jamaluddin masing-masing berusia 20 tahun dan Muhammad Akmal Mat Tukirin 25 tahun dibawa dengan van jenazah dari unit forensik Hospital Dungun selepas selesai proses bedah siasat. Difahamkan jenazah Muhammad Akmal akan dibawa pulang ke Muar Johor dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Kampung Baru Batu 18 Ahitam. Manakala jenazah Khairul Anwar akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam UK Perdana Ampang, Selangor. Sementara itu, jenazah Ko Adib Aizat akan dibawa pulang ke Sungai Buloh, Selangor dan akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Raudatul Aliyah Saucana Utama. Namun menurut bapa saudara mangsa Muhammad Nazir Muhammad Sahrum, jenazah akan dikebumikan sebaik saja ketibaan kedua ibu bapanya dari Jeddah pada petang ini. Dalam kejadian kira pukul 7.20 malam tadi, 3 penuntut UiTM itu maut manakala seorang lagi rakan mereka cedera selepas motosikal Yamaha Y15ZR dan Yamaha 135LC yang dinaiki mereka dirempuh dari arah belakang oleh sebuah kereta utiliti sukan Honda CR-V yang dipandu seorang wanita berusia 49 tahun berdekatan kolej tersebut. Wanita yang dipercayai mengalami sakit mental itu kini direman selama 4 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK, Chief Inspector Azil Hadri, terlepas hukuman kantung selepas Mahkamah Persekutuan Putrajaya hari ini membina hukuman mati yang dikenakan terhadapnya. Sebelum ini kepada hukuman penjara 40 tahun dan 12 kali sebatan. Hukuman penjara itu berkuat kuasa pada 1 November 2006, iaitu tarikh dia ditangkap. Panel 3 hakim yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang bersidang bersama-sama Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Nordin Hassan sebulat suara memutuskan demikian selepas mendengar hujah daripada pihak yang terlibat. Dahulu, panel terbabit turut dimaklumkan bahawa bapa mangsa Dr. Syaribu Setef turut mengutus surat yang menyatakan menyokong permohonan semakan Azilah untuk diberikan hukuman pemenjaraan atas dasar kemanusiaan. Azilah dan Sirul Azhar dituduh membunuh Altan Tuya, 28 tahun, di antara lot 12843 dan lot 16735. Mukim Bukit Raja Shah Alam antara pukul 10 malam 19 Oktober dan 1 pagi 20 Oktober tahun 2006. Menteri Komunikasi dan Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil menyatakan bahawa isu ancaman kedaulatan negara tidak timbul akibat kehadiran 2 kapal tentera laut China yang berlabuh di Pulau Pinang. Beliau berkata kapal perang dari negara lain seperti Australia, Amerika Syarikat, China, India dan dari destinasi lain akan berlabuh di pelabuhan Malaysia. Namun semuanya mengikut protokol yang dikendalikan Wisma Putra dan semestinya dalam pengetahuan Kementerian Pertahanan. Fahmi berkata beliau kesal dengan sikap segelintir warganet yang cuba menggunakan sentimen perkauman dan kebencian dalam isu berkenaan. Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai dilaporkan meminta orang ramai tidak menimbulkan sebarang spekulasi berhubung kunjungan 2 kapal tentera dari China bersama pelajar naval University of China ke Pelabuhan Pulau Pinang Sabtu lalu. Pengerusi Biro Antarabangsa Bersatu, Datuk Seri Saifuddin Abdullah pula berkata, sambutan meriah terhadap 2 kapal tentera laut China yang berlabuh di Pelabuhan Pulau Pinang itu disifatkan tidak masuk akal, terutamanya ketika terdapat dakwaan perairan Malaysia iaitu di Sabah dan Sarawak dicerobohi aset Republik berkenaan. 2 pengikut Tuhan Harun yang disabitkan membunuh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kuasa Jabatan Agama Islam Pahang Jaib 11 tahun lalu terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Persekutuan hari ini menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel 3 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara
Tun Tengku Maimun Tuan Mat selepas membenarkan permohonan semakan hukuman mati Su Mustafa Suradi 50 tahun dan Syamsina Abdul Halim 47 tahun bagi mengetepikan hukuman gantung tersebut. Su Mustafa dihukum penjara 40 tahun, manakala Syamsina turut dikenakan hukuman penjara sama serta dikenakan 12 kali sebatan. Pada 29 November 2018, kedua pemohon kekal dihukum gantung sampai mati atas pertuduhan itu oleh Mahkamah Persekutuan Putrajaya selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan mereka dan mengekalkan sabitan dan hukuman mati. Pada 2016, Su Mustafa dan Syamsina dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Tinggi Kuantan selepas mereka didapati bersalah membunuh Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa Jaib Ahmad Rafli Abdul Malik. Pada masa sama, Ketua Kumpulan Ajaran Sesat itu Harun Mat Saad atau lebih dikenali sebagai Tuhan Harun juga didakwa kerana bersubhat dalam pembunuhan tersebut, namun tuduhan digugurkan selepas dia meninggal dunia pada 16 Ogos 2016 akibat masalah pernafasan. Buat pembaca yang meminati cerita seram, anda boleh dapatkan koleksi kisah seram terbitan Nusa Malaysia dan Kosmo dengan harga berpatutan iaitu RM25 senaskah. Untuk pembelian, anda boleh melalui laman web shop.mediamulia.com.my sekarang. Utusan Malaysia dan Kosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Seramai 4,627 mangsa banjir daripada 1,484 keluarga telah dipindahkan ke 37 pusat pemindahan sementara PPS di 6 negeri setakat 9.55 pagi ini. Menurut laporan Jabatan Kebajikan Malaysia Masyarakat JKM, terdapat peningkatan sebanyak 6.30% bagi mangsa dan 6.05% bagi keluarga berbanding hari sebelumnya. 6 negeri yang terlibat adalah Kedah, Perlis, Perak, Sarawak, Pahang dan Johor, dengan Kedah mencatatkan jumlah mangsa yang tertinggi. Menerusi laporan, mangsa banjir di Kedah meningkat kepada 3,503 orang daripada 1,141 keluarga yang kini ditempatkan di 23 pusat pemindahan sementara PPS di 4 daerah. Kubang Pasu mencatatkan penambahan jumlah mangsa paling tinggi iaitu 1,324 orang daripada 459 keluarga di 9 PPS, diikuti daerah Kota Seta 1,197 dan Pokok Sena 549 mangsa. Penduduk di kawasan yang terjejas dinasihatkan untuk terus mematuhi arahan pihak berkuasa dan bersiap sedia untuk sebarang kemungkinan pemindahan jika keadaan banjir bertambah buruk. Pelakon Kit Foo, 41 tahun, mengakui dia sering mendengar ceramah agama bagi menambah ilmu baru yang disifatkan dapat memberi bermanfaat kepada dirinya sejak menjalin hubungan cinta dengan aktris Rina Diana, 27 tahun. Bagi Kit, usaha itu dilakukan seiring dengan hasrat untuk memperbaiki diri selain menganggap tidak salah untuk dia mendalami sesuatu ilmu yang berkaitan dengan agama asalnya. Dalam pada itu, Kit menjelaskan dia juga sering merujuk dan bertanya kepada Rina berkaitan hal agama seperti amalan bersedekah dan sebagainya. Ketika ditanya sama ada wujud kebimbangan sekiranya dia terlalu terbuka berkongsi kemesraan dengan Rina di media sosial, aktor itu mengambil pendekatan untuk tidak menghiraukan komen negatif netizen. Dia berkata demikian ketika ditemui di sidang media drama Salju Rindu di Bumi Auckland yang berlangsung di Seri Pentas Bandar Utama semalam. Terus ke berita dunia. Seorang wanita di Yorkshire Barat, England mendakwa mempunyai koleksi 14 anak patung yang dikatakan berpuaka. Hannah Rose, 20 tahun, menjelaskan dirinya pernah dicakar oleh salah satu anak patung bernama Louis sehingga mengalami kecederaan yang kecil.
Dia juga menjelaskan mula obses dengan aktiviti paranormal sejak berusia 7 tahun dan mendakwa melihat hantu buat pertama kalinya pada usia tersebut. Sejak itu, dia mempunyai minat mendalam terhadap patung yang didakwa berpuaka meskipun mengaku tidak mudah untuk menjaga objek berkenaan. Tambahnya, sekiranya dia menerima anak patung berpuaka yang kotor atau rosak, dia akan membersihkan dan membaikinya. Malah dia berhasrat untuk menyimpan semua anak patung itu sepanjang hidup dan mengumpul lebih banyak lagi anak patung. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 4 tahun melalui pengalaman ngeri selepas kudung jari telunjuk di tangan kiri selepas melakukan rawatan kulat di sebuah spa haram. Menerusi laporan media antarabangsa, pada mulanya kanak-kanak yang dikenali sebagai Lin itu dibawa bapanya ke sebuah spa yang terletak di Chongqing di barat daya China untuk merawat kuku jari telunjuknya pada Julai lalu. Bapa Lin diyakinkan pekerja spa tersebut untuk menyapu ubat yang kononnya boleh mengubati kulat pada jari kanan tersebut. Bagaimanapun, selepas 2 hari, jari kanak-kanak itu berubah menjadi hitam dan doktor mengesahkan jari anaknya terkena jangkitan gangren atau tisu mati. Melalui siasatan yang dijalankan pihak berkuasa, spa yang dikunjungi mangsa juga tidak menjalankan prosedur perubatan yang sahih selain menyalahgunakan lesen perniagaan. Sesudah insiden itu, bapa Lee menuntut pampasan berjumlah RM121,123 daripada spa berkenaan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi beralih ke berita ekonomi. Kapasiti tenaga boleh diperbaharui TBB Malaysia kini mencapai 28% dengan kemajuan teknologi dijangka memainkan peranan penting dalam pencapaian ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, sokongan dan kerjasama sektor swasta diperlukan melalui inovasi bersama, ciptaan hijau dan perkongsian pengetahuan untuk mencapai sasaran peningkatan bahagian TBB. Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi turut menyatakan bahawa tiada lagi loji kuasa arang batu baru akan dibangunkan dengan kerajaan beralih daripada penggunaan arang batu secara berperingkat. Beliau berkata kerajaan turut menyasarkan untuk merangsang inovasi, menarik pelaburan dan menyesuaikan infrastruktur tenaga dengan keperluan lanskap global yang berubah pantas serta memfokuskan pada komitmen terhadap alam sekitar, sosial dan tabik urus ESG. Tambahnya lagi, Malaysia juga sedang bersiap sedia untuk mengambil alih pengerusi ASEAN 2025, memberi peluang untuk memimpin rantau ini dalam memajukan perdagangan TBB rentas sempadan. Pelaksanaan inisiatif Zon Ekonomi Khas Johor Singapura dan Zon Kewangan Khas di Forest City bakal merancakkan industri pelancongan di negeri itu selaras dengan agenda Tahun Melawat Johor 2026. Justru Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi mengingatkan pemain industri untuk mempersiapkan diri bagi menyambut jutaan pelancong ke negeri tersebut. Beliau berkata sehubungan itu pemain industri pelancongan perlu mengambil langkah proaktif dengan menaik taraf kemudahan dan fasiliti serta melatih tenaga kerja bagi memenuhi jangkaan peningkatan permintaan. Tambahnya lagi, negeri itu sedang membuat persiapan untuk Tahun Melawat Johor 2026 dan meletakkan harapan agar pemain industri bersedia untuk menawarkan perkhidmatan terbaik mereka dalam bidang perhotelan. Kita ke berita sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS berharap mendapat tambahan bajet yang signifikan khususnya untuk program podium atlet para serta program Road to Gold RTG dalam Belanjawan 2025 yang bakal dibentangkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 18 Oktober ini. Menteri Belia dan Sukan Hanahi berkata, tambahan bajet yang diperlukan adalah bagi memastikan KBS dapat memperkukuhkan sokongan kepada atlet-atlet negara di pelbagai peringkat, termasuk mereka yang masih dalam fasa pembangunan. Menurut Hana, salah satu cabaran utama ialah memastikan atlet pelapis turut mendapat peluang yang sama seperti atlet-atlet utama dalam program podium terutamanya dalam pengalaman bertanding di peringkat antarabangsa.
Selain itu, Hannah turut menekankan keperluan untuk memperuntukkan dana tambahan bagi atlet para dan KBS bercadang untuk memperluaskan kem bakat dalam usaha mencari lebih ramai atlet berbakat dari seluruh negara. Ini kali pertama saya berhadapan situasi gaji tidak dibayar sepanjang 13 tahun bergelar pemain bola sepak profesional. Demikian pengakuan tonggak pertahanan import Kedah Darul Aman FC, Clayton Santos, berkenaan isu tunggakan gaji selama 7 bulan yang melanda pasukan itu ketika ini. Menurut pemain berasal dari Brazil itu, keadaan ketika ini cukup sukar dengan para pemain saling membantu ibarat sebuah keluarga. Tambah beliau, wang bukan segalanya dalam bola sepak, tetapi wang juga sebahagian kerjaya kerana mereka memerlukannya untuk kelangsungan hidup serta menyara keluarga masing-masing. Beliau berkata mereka masih turun berlatih dan perlu melakukan sesuatu untuk melupakan masalah ini, walaupun situasi buat KDFC kini semakin sukar. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 11 Oktober 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amirah Syasha. Assalamualaikum dan jumpa lagi.